Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya ucapkan kepada Profesor Madya Dr. Norlena binti Salamuddin. Nama saya Nur Nandini binti Muhammad Nizam Idrus, P95807. Untuk hari ini saya akan membentangkan bagi kursus kecergasan jasmani lanjutan GGGF 6243. Pembentangan hari ini adalah spesifik kepada program latihan tahunan bagi sukan petang. Yang saya pilih adalah fasa pra-pertandingan. Seterusnya kita pergi kepada periodisasi. Apa itu periodisasi? Periodisasi adalah satu proses pembahagian perancangan pelan ataupun program latihan kepada beberapa bahagian ataupun fasa yang lebih kecil supaya dapat diurus dengan lebih sistematik dan efektif. Dalam satu jadual makro, kita akan ada dalam satu jadual periodisasi kita akan ada makro di mana ianya adalah setahun, mesocycle bulanan dan microcycle adalah setiap minggu, dan individual session ni adalah latihan harian atlet itu sendiri. Periodisasi ni adalah dirangka ataupun dibentuk oleh jurulatih khas untuk atlet mereka. Jadi kita sebagai atlet perlulah mematuhi ataupun mengikuti segala latihan yang telah ditetapkan oleh jurulatih supaya kita dapat mencapai tahap prestasi yang optimal. Seterusnya, kita pergi kepada piramid faktor latihan berdasarkan BOMPA 2009. So, dari bawah kita tahu base utama seorang atlet adalah fizikalnya, teknikal, taktikal dan psikologi. Sangat penting untuk atlet tu seimbang dari segi psikologi dan fizikal. Atlet yang ada fizikal baik tapi tidak mempunyai psikologi yang baik tidak akan mencapai satu tahap yang baik, di mana walaupun persediaan dari segi fizikal itu sudah cukup mantap, tapi jika psikologi mereka rendah, mungkin mereka senang rasa tidak senang rasa tergugat dengan keadaan persekitaran mereka. Seterusnya kita pergi kepada fasa-fasa periodisasi. Fasa periodisasi ada 3. Yang pertama adalah fasa persediaan, kedua fasa pertandingan dan yang ketiga adalah transisi. Di dalam fasa persediaan kita ada persediaan umum dan persediaan spesifik. Bagi fasa pertandingan kita ada pra-pertandingan dan pertandingan, dan akhir sekali transisi. Seterusnya kita pergi kepada sejarah pengenalan sukan petang. Petang diperkenalkan pada tahun 1987 di Malaysia melalui KBS, iaitu Kementerian Belia dan Sukan, sebagai satu sukan bagi golongan orang kelainan upaya. Kemudian pada 1 Februari 1993, Kementerian Belia dan Sukan telah mengiktiraf petang ini sebagai satu sukan untuk semua, di mana semua individu tak kira umur, bangsa ataupun jantina boleh bermain petang. Slogan yang digunakan adalah sukan untuk semua. Pada tahun 2001, sukan petang ini mula diperkenalkan ataupun mula dipertandingkan di SEA Games Malaysia. Okey, untuk makluman semua, petang ini adalah satu sukan berfokus yang dimainkan secara individu dan juga berkumpulan. Kenapa ia dicakap sebagai sukan berfokus? Kerana sukan petang ini sangat memerlukan daya pemikiran ataupun fokus atlet yang sedang bermain. Seterusnya kita pergi kepada gelanggang petang. Ini adalah keluasan keluasan pembinaan gelanggang petang, di mana ini adalah spesifik punya gelanggang ukuran dia. Memang kat mana-mana tempat pun kita akan ikut ukuran yang ni. Seterusnya peralatan bagi sukan petang adalah yang pertamanya bola besar itu dipanggil sebagai ball, bola kecil jack, kemudian kita perlukan bag untuk simpan bola-bola tersebut, kain atau tuala kecil, kita perlukan gelung dan juga alat pengukur jarak. Pentingnya ada alat pengukur jarak ni adalah untuk mengukur jarak ball dengan jack. So dia punya undang-undang permainan dia,
jack siapa yang paling hampir dengan ball akan dikira sebagai pemenang ataupun mereka ini akan mendapat poin yang lebih tinggi. Siapa yang paling hampir balls dia dengan jack, dia akan dikira sebagai pemenang. Next adalah kemahiran asas petang. Kita ada 4 kemahiran asas. Yang pertama, kita ada teknik memegang bola itu sendiri. Yang kedua adalah teknik asas posisi kaki pemain petang. Yang pertama, kaki berada dalam keadaan rapat dan kemas. Yang kedua, kaki dibuka sedikit menjadi bentuk L. Dan yang terakhir, kaki dibuka seluas bahu mengikut keselesaan pemain itu sendiri. Yang ketiga adalah pointing. Dan keempat, shooting. Di mana pointing dan shooting ini sangat penting untuk dikuasai dia punya teknik oleh atlet itu sendiri. Okey, seperti yang saya cakap, ini adalah teknik-teknik pointing dan teknik balingan balls untuk atlet petang. So, semua atlet petang perlu ada kemahiran dan tahu teknik bagaimana untuk membaling balls tersebut supaya dapat menghampiri jack. Seterusnya kita pergi kepada cara memegang bola. Kita ada 3 teknik. Yang first macam ni, yang ketiga macam ni dan yang keempat kita pegang bola macam tu. Seterusnya kedudukan kaki. Ada 3 macam yang kita semua boleh tengok, ada 3. Okey, seterusnya pelan periodisasi latihan atlet petang. So, untuk fasa pra-pertandingan, tujuan fasa ini adalah untuk memberi penekanan kepada kecergasan fizikal yang lebih baik dan teknik-teknik yang khusus dalam setiap sukan yang khusus. Bagi sukan yang saya pilih adalah petang. Okey, kemudian objektif fasa pra-pertandingan ialah untuk menstabilkan prestasi atlet ke peringkat yang lebih optimal serta meningkatkan dan menetapkan prestasi atlet itu sendiri. Yang akhir sekali, fasa ini juga akan membantu jurulatih untuk menilai tahap persediaan atlet dalam segala faktor latihan. Fasa ini boleh dikira sebagai uji cuba sebelum pertandingan di mana atlet-atlet ni akan pergi kejohanan-kejohanan terbuka mungkin di negeri-negeri lain seperti Petang Open, ada kejohanan terbuka IPG sebelum dia ke fasa pertandingan yang lebih besar. Itu fokus dia adalah kepada sukip ataupun masuk. Okey, ini adalah profil atlet berumur 22 tahun. Ketinggian 1.59 meter, BMI normal. Dia adalah atlet sukan petang bagi kategori individu. Okey, ini adalah kitaran makro latihan tahunan. Seperti yang boleh lihat pada awal fasa persediaan umum dan persediaan khusus, kesemua latihan seperti jeda, fartlek, plyometric, latihan bebanan, tekanan diberi penekanan yang khusus di mana intensiti dia juga adalah tinggi. Kemudian setelah masuk fasa pra-pertandingan, semuanya adalah secara sederhana. Okey, first macam kita boleh lihat pada fasa khusus, persediaan khusus, kesemuanya mencapai hampir 100% kerana di sini adalah fasa yang paling utama untuk kita uji atlet, tahap kemampuan mereka. Segala jenis latihan ataupun penekanan kita akan beri kepada latihan khusus. Kemudian kita boleh tengok bila memasuki saja fasa pra-pertandingan, volume akan mula menurun. Okey, kenapa berlakunya super competition adalah super competition berlaku apabila setelah atlet melalui satu fasa, iaitu fasa pemulihan. Setelah mereka melalui satu latihan dalam satu jangka masa ataupun tempoh yang lama, badan mereka mula adapt dengan latihan tersebut dan mereka akan start rasa lesu. Apabila berlaku kelesuan, atlet akan berhenti seketika, berehat, di mana kita panggil itu sebagai proses pemulihan. Setelah saja proses pemulihan, atlet punya prestasi akan meningkat menjadi lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Okey, pada fasa transisi, atlet akan
menurun sikit tapi tidak lebih daripada bagaimana permulaan di awal persediaan umum. Ini adalah penting untuk menjaga fasa transisi tidak jatuh terlalu bawah intensitinya kerana ia akan memberi efek apabila kitaran makro itu bermula semula. Okey, ini adalah jadual kitaran meso untuk bulan Disember pada minggu ke-39. Untuk hari Isnin, kita akan buat latihan tekanan di mana intensitinya tinggi. Hari Selasa, fartlek dan kemahiran. Hari Rabu, lita dan kemahiran. Hari Khamis, bebanan. Jumaat, jadah. Hari Sabtu, kemahiran ataupun perlawanan kecil di antara atlet. Dan Ahad, kita adalah hari rehat bagi atlet tersebut. Jadi saya memilih untuk fokus kepada hari Khamis iaitu latihan bebanan. Pentingnya untuk menerapkan latihan bebanan bagi atlet petang pada fasa ini adalah kerana atlet petang banyak menggunakan pergerakan tangan, terutamanya bagi otot bicep dan tricep. Kerana untuk membuat balingan bowls, atlet memerlukan kekuatan otot yang tinggi. So bagi jenis latihan untuk hari Khamis adalah latihan bebanan bermula jam 8 pagi hingga 10 pagi. Objektif utama latihan adalah untuk membina daya tahan dan kekuatan otot umum iaitu bicep dan tricep. Membina dan meningkatkan daya tahan otot spesifik pada permainan dan akhir sekali untuk meningkatkan kuasa otot. Okay, yang pertama kita akan jurulatih akan memberikan penerangan terlebih dahulu kepada atlet. Kemudian kita akan lakukan pemanasan badan. Pentingnya untuk lakukan pemanasan badan adalah untuk mengelakkan kecederaan otot semasa melakukan latihan-latihan yang lasak. Asalnya kita akan ambil dalam 10 minit untuk buat pemanasan badan. Kemudian latihan bebanan yang diterapkan pada hari Khamis tersebut adalah bench press, lat pull down, bicep curls, tricep extension dan tricep dip. Ia adalah dibuat sebanyak 12 kali ulangan. Jumlah set adalah mengikut kemampuan atlet kerana jika coach letakkan satu ulangan set yang terlalu banyak, mungkin atlet akan mengalami kecederaan kerana mereka terpaksa bekerja lebih daripada kemampuan otot tersebut. Tapi jika atlet buat kurang daripada keperluan, mungkin mereka tidak akan mendapat sebarang benefit daripada melakukan aktiviti bebanan tersebut. Yang akhir sekali adalah penyejukan badan. Kita akan buat PNF. Okey, ini adalah jenis-jenis aktiviti latihan bebanan. Okey, ini antara yang di dalam gambar ni yang dimerah-merahkan tu adalah antara otot-otot penting yang terlibat. Yang paling utama adalah tricep, bicep, deltoid. Okey. Ni bicep curl, tricep extension, and last sekali adalah tricep dip. Okey, kalau perasan, semua aktiviti pada hari ini adalah dilakukan hanya kepada upper body. Okey, secara umumnya, apabila membuat latihan bebanan, seelok-eloknya satu hari kita fokuskan pada satu bahagian. Contoh, kalau hari Khamis ni kita buat latihan upper body sahaja kita punya penekanan. Kalau hari Isnin kita buat lower body, semuanya kita akan fokuskan kepada lower body. Okey, ini adalah formula Carbonen untuk mengukur kadar nadi. Okey, macam sebagai contoh atlet yang saya ambil, 22 tahun. Kadar nadi rehat yang telah ditetapkan adalah 60 second. 60 denyutan seminit. Okey, kadar nadi maksimum dikira adalah 220 tolak 22. 220 ni memang adalah formula yang telah ditetapkan. Okey, intensiti yang diletakkan untuk kadar nadi latihan adalah 70% hingga 80%, di mana
Newton seminit, atlet tersebut adalah di antara 156.6 hingga 170.4. Okey, seterusnya kita pergi kepada nutrisi dan pemakanan. Pengambilan kalori yang diperlukan oleh atlet badminton tersebut adalah sebanyak 2,322.89 kalori. Ini adalah jumlah yang diperlukan oleh atlet tersebut. Kebiasaannya, pengambilan kalori bagi atlet adalah bermula daripada 2,200 dan tidak melebihi 2,800. Seterusnya kita pergi kepada ini adalah piramid makanan sukan, jumlah keperluan air dan apa sahaja kelas makanan yang diperlukan oleh atlet supaya mempunyai diet pemakanan yang seimbang. Okey, ini adalah jadual pemakanan harian atlet tersebut pada hari Khamis. So, kalori pada hari tersebut adalah sebanyak 2,273. Seperti yang kita boleh lihat, untuk sarapan pagi kalorinya adalah sebanyak 455. Minum pagi 310, makan tengah hari 490, minum petang 300, makan malam 458 dan akhir sekali sapa adalah sebanyak 260 kalori. So total up semua kalori sepanjang hari Khamis adalah sebanyak 2,273 di mana kalori tersebut adalah cukup sebagai keperluan harian atlet. Apa yang dia makan itu mencukupi untuk keperluan harian beliau. Seterusnya adalah jadual pengambilan makanan dan air sebelum dan selepas latihan ataupun pertandingan. Kebiasaannya, atlet perlu makan makanan yang berat sebelum 3 ataupun 4 jam sebelum game supaya makanan tersebut mudah dihadam. Jadi, jika semasa pertandingan, seeloknya mungkin atlet boleh ambil snack-snack yang ringan seperti coklat bar ataupun air isotonik. Okey, ini adalah jumlah keperluan air. Atlet perlu mencukupkan jumlah pengambilan air harian mereka kerana untuk kepentingan air dalam badan mereka adalah untuk elak daripada atlet terhidrat. Terutamanya sukan yang melibatkan cuaca yang panas seperti petang, bila berada di gelanggang yang panas, mereka akan mudah terhidrasi. Jadi mereka perlu minum air yang mencukupi untuk mengelakkan berlakunya kelesuan ataupun kecederaan akibat tidak cukup air. Seterusnya adalah makanan tambahan. Okey, dalam sukan petang kita pentingkan omega 3 di mana omega 3 ni membantu untuk meningkatkan tahap kesihatan jantung yang optimum. Yang kedua adalah power bar. Power bar ni memberikan pemulihan yang segera selepas latihan. Dan power bar ni bagi saya dia sangat mudah, senang kita bawa ke mana-mana, so atlet boleh simpan dalam beg. Right after pertandingan dia boleh terus makan power bar untuk dapatkan energi semula. Okay, kecederaan dalam sukan. Ada 5 aspek ataupun 5 langkah yang atlet perlu beri penekanan bagi mengelakkan kecederaan berlaku dalam sukan adalah yang pertama, melakukan warming up ataupun pemanasan badan. Ia sangat penting untuk melindungi otot, tendon dan ligamen daripada terkoyak ketika pergerakan regangan yang kasar dijalankan. Kedua adalah lakukan teknik senaman ataupun latihan dengan betul. Secara kasar, atlet perlu mendengar dan mematuhi latihan yang telah diberikan berdasarkan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Contoh, jika atlet menggunakan gym, so mereka perlu tahu kegunaan peralatan di gym supaya tidak berlaku kecederaan. Yang ketiga, atlet perlu kekal hidrasi. Atlet harus minum air yang cukup supaya mereka tidak terhidrat. Macam mana nak tahu atlet tu cukup air atau tidak? Mereka boleh melakukan ataupun mereka boleh lihat daripada warna air kencing mereka sendiri. Jika berwarna kuning cair, maksud kuning cair hingga putih, maksud mereka cukup air. Yang keempat adalah memilih pakaian sukan yang bersesuaian. Bagi atlet yang berada dalam cuaca panas latihan mereka, seharusnya mereka pilih pakaian yang senang serap peluh supaya mereka rasa selesa dan tak akan berlaku kecederaan di mana rasa nak pitam akibat pemilihan pakaian yang tak sesuai dan sebagainya. Yang akhir sekali adalah melakukan penyejukan badan. Di mana penyejukan badan ni akan membantu
mengurangkan kelusuan otot dan juga meningkatkan keandalan otot, tendon dan ligamen. Seterusnya adalah aspek psikologi. Di dalam sukan petang, kita sangat mementingkan aspek psikologi kerana psikologi ni sangat membantu atlet-atlet yang berada di bawah sukan yang berfokus. Contoh antara aspek psikologi yang diterapkan adalah penetapan matlamat, imagery, daya tumpuan dan mengawal kebangkitan. So untuk penetapan matlamat di mana ini adalah cara yang terbaik untuk kekalkan atlet ini terus bermotivasi. Apabila atlet ni ada goal setting, dia akan tahu apa yang dia nak capai, dia akan berusaha untuk ke arah benda yang dia hendak capai tu. Kemudian kedua adalah imagery. Imagery ni dia bantu membayangkan atlet berada dalam situasi pertandingan di mana dia meletakkan diri dia dalam satu keadaan di mana bagaimana mereka membuat cara balingan tersebut. Mungkin dia membayangkan balls yang dia baling tu tepat menghampiri jack dan sebagainya. Yang ketiga adalah daya tumpuan. Daya tumpuan sangat penting bagi atlet kerana apabila satu-satu atlet ni terhilang tumpuan, ia akan mengakibatkan prestasi atlet itu menurun ataupun ia adalah salah satu punca kepada berlakunya kekalahan kepada atlet tersebut. Yang akhir sekali adalah mengawal kebangkitan ataupun controlling arousal. So, teknik ni akan bantu atlet menghadapi segala situasi dalam sesi pertandingan. Tidak kiralah sama ada daripada audiens yang datang ataupun opponent mereka. So mereka sudah bersedia daripada segi mental. So tak ada masalah untuk mereka berasa risau dengan persekitaran dan juga pihak lawan tersebut. So contoh atlet petang akan berfikir dengan wajar sebelum membuat balingan balls. Maksud di sini, walaupun berada dalam situasi yang panas, atlet tidak terjejas dengan cuaca tersebut. Mereka masih boleh membuat balingan dengan baik. Seperti yang kita tahu, petang ni adalah sukan yang lebih kepada outdoor kerana kita buat di tempat yang open place. So bila hujan ataupun panas terik, game masih tetap berjalan macam biasa. Di sini kesediaan mental atlet akan diuji. Semua ini penting untuk memastikan mental atlet tidak mudah tak senang mental down because of that. Terima kasih. Itu sahaja daripada saya. Semoga dapat memberi sedikit manfaat dan sharing kepada anda semua. Sekian, terima kasih.